Zaman COVID sekarang, ramai antara kita yang menghadapi cabaran. Mungkin kehilangan pekerjaan atau ada potongan gaji. Mungkin juga baru grad tapi susah nak dapat pekerjaan. Oleh itu, Aperture hari ini ingin berkongsi 5 idea bisnes yang anda boleh cuba tanpa modal, yang anda boleh usahakan, dan jika dibuat dengan cara yang betul, anda boleh menjadi jutawan muda dengan idea-idea ini. Aperture, diharapkan anda berada dalam keadaan sihat walafiat. Jangan lupa share, like dan subscribe. Okey, bisnes idea pertama yang anda boleh mulakan tanpa modal yang besar tapi mampu meraih pelanggan jutaan ringgit adalah influencer marketing manager. Influencer sekarang kan, semua dia dah jadi macam selebriti. Dan jika anda lihat selebriti, kebanyakan mereka ada manager atau pengurus mereka sendiri. Okey, kenapa influencer perlukan pengurus dan mengapa mereka perlukan anda sebagai pengurus mereka? Dan soalan cepu mas, mengapa mereka akan membayar anda untuk menjadi pengurus mereka? Apakah kelebihan yang anda ada atau apa yang anda boleh berikan kepada mereka sebagai pengurus? Okey, jika anda berminat dengan idea ini dan ingin menjadi influencer marketing manager, anda perlu posisikan diri anda seperti si Fubat. Kenapa ramai selebriti dan juga product owner suka menjadi rakan niaga dengan si Fubat? Kerana si Fubat pandai meningkatkan jualan barangan mereka. Betul tak? Itulah dia. Okey, bagaimana pula anda dapat berbuat demikian? Caranya tak sukar, tapi memerlukan daya usaha yang serius. Untuk berjaya, anda perlukan 2 database. Satu database, semua barangannya menggunakan social media dan internet untuk mempromosikan barang mereka. Kedua, anda perlu juga mengumpulkan biodata seberapa banyak influencer dan tuan punya channel di dalam social media. Tak kira lah kan, TikTok ke, IG ke, FB ke, YouTube ke, LinkedIn ke, di mana saja mereka berada, anda mesti sedikit demi sedikit mengumpulkan data ke semua influencer ini. Sekarang, bagaimana nak monetize idea ni? Hubungi semua syarikat yang menggunakan social media untuk mempromosikan barangan, servis ataupun hanya ingin membuat branding awareness dan offer mereka free service. Anda akan mencarikan platform-platform untuk menyemarakkan lagi barangan servis atau brand mereka, dan segala sumbangan kreatif anda adalah percuma. Siapa yang nak menolak free service kan? Terutama daripada seorang yang mempunyai 200, 300 atau mungkin 500 influencer contact, dan setiap seorang boleh meningkatkan hasil jualan mereka. Mereka view produk anda dan menengahkan servis mereka dan mengharumkan lagi image brand mereka. Satu tip yang anda perlu, cuba cari produk dan juga influencer yang middle ground, yang baru naik kan. Sebab yang top-top semua orang tahu kan, seperti Siti ke Neolofa ke, semua orang kenal mereka. Tapi yang kat tengah-tengah ni, mereka, bila anda baru mula, lebih senang bekerja dengan mereka yang dekat tengah-tengah tu. Begitu juga sponsor dan advertiser pun buat permulaan. Jangan terus pergi ketuk pintu Maxis ke, pintu Celcom ke, hantar email ke seperti yang kata tadi lah, Neolofa kan, kata pergi kat City, cakap I nak jadi manager you. Mereka dah ada manager dah, mereka dah top. Kebanyakan syarikat dan individu ini sudah pun mempunyai channel-channel mereka tersendiri untuk promote dan mencari sponsor dan advertiser. Okey, jika syarikat tidak membayar anda, bagaimana anda nak menjadi jutawan ni? Tu soalan yang penting kan. Okey, pelan-pelan. Jangan terus fikir untuk jadi jutawan terus. Ikhtiar bagaimana anda boleh mendapat 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 sebulan dulu. Okey, caranya mudah saja. Setiap syarikat akan mempunyai bajet promosi jualan dan juga bajet untuk branding. Ketahui dari syarikat-syarikat tu apa kempen mereka seterusnya dan berapa bajet yang mereka ada dan berapa influencer yang mereka idamkan. Dari bajet yang ada, mungkin mereka boleh membayar 10 influencer, boleh memberi 20-30 sampel produk untuk di-review oleh influencer dan sebagainya. So, sekarang on one side kita dah tahu kan, okay, berapa banyak bajet. Lagi side kita boleh cek siapa influencer yang serasi dengan produk ni.
Ingat, servis anda bagi syarikat adalah percuma. Tapi bila anda membayar influencer untuk mempromosikan barang, servis atau branding mereka, anda boleh sign kontrak dengan influencer untuk mendapat potongan dari pembayaran untuk setiap influencer. Komisen anda biasanya adalah antara 10 hingga 20% dari jumlah yang dibayar kepada setiap influencer. Cuba bayangkan, beribu-ribu syarikat di luar sana yang memerlukan promosi dan beribu-ribu influencer yang mempunyai followers. Dan anda adalah orang tengah yang menemukan kedua-dua mereka. Idea ini tidaklah memerlukan modal yang tinggi, memadai mempunyai telefon bimbit, komputer, internet connection dan manis mulut. Jika anda perlukan penjelasan yang lebih lanjut, tinggalkan soalan anda di bahagian komen dan saya akan cuba sedaya upaya menjawab kemusykilan anda. Idea nombor 2. Idea pertama tadi untuk mereka yang manis mulut, pandai bawa orang berbincang. Idea kedua ni pula baik untuk mereka yang kreatif, pandai menggunakan design software, dan jika anda bukan seorang designer pun tak apa, tapi anda kenalah mencari rakan kongsi yang ingin join venture dan bergabung tenaga dengan. Ideanya adalah untuk custom design food truck dan juga pelbagai jenis truck yang boleh digunakan untuk tujuan customer service ataupun truck promosi, dan juga pelbagai mobile office. Sebelum COVID, kita semua tahu food truck adalah satu konsep yang cukup viral hingga mereka tetap sentiasa ada food truck fiesta kat sana kat sini kan. Memang kini pun idea ni kurang mendapat sambutan sebab tidak digalakkan untuk kita berkumpul, tapi food truck masih ada. COVID bukanlah untuk selama-lamanya, kita tahu kan. Dan kita dilaporkan sekarang kita sedang mencapai herd immunity. Jadi inilah masanya untuk kita mulakan kembali idea truck modification. Bagaimana nak mulakan bisnes ni tanpa modal? Begini caranya. Dalam industri pembinaan rumah atau bangunan, kita ada arkitek, ada kontraktor. Kontraktor memerlukan modal yang besar kerana dia yang akan membina bangunan, dan juga biasa tuan punya bangunan kadang-kadang bayar secara turnkey, yang bermakna selepas siap bangunan tu dibina barulah dapat bayaran. Tinggi kosnya tu. Tetapi arkitek yang mengilhamkan bangunan tu tidak memerlukan modal yang besar. Tapi idea bangunan tu datang pada arkitek, bukan pada kontraktor. Jadi kita jual idea. Situasi sekarang ni pun sama juga. Jika anda ingin memulakan perniagaan ini tanpa modal yang besar atau modal yang memang tak ada kan, mulanya anda perlu mencari truck body builder. Pergi saja ke mana-mana tempat jualan truck, apa jenama sekalipun tak apa, tanya pada mereka kan, dan mereka akan memberi anda beberapa syarikat yang boleh membuat custom modification dan juga mengajar anda syarat-syarat yang anda perlu patuhi jika anda membuat modifikasi pada truck itu, dan masih boleh mendapat kelulusan JPJ. Hubungi persatuan-persatuan food truck dan tawarkan servis anda di mana anda akan custom design food truck untuk ahli-ahli mereka. Dan selain pada itu kan, syarikat-syarikat lain juga perlukan servis anda. Seperti M-Bank ada membuat servis truck mereka bagi kegunaan mereka sebagai mobile service center semasa banjir untuk menyumbangkan bantuan makanan dan pakaian bagi mangsa-mangsa, dan juga menolong mangsa membuat claim insurans. Saya pernah membuat custom truck untuk syarikat-syarikat seperti Maxis, MGen, Alam Flora pun mempunyai truck kitar semula, dan ramai lagi syarikat-syarikat di Malaysia dan juga individu-individu yang memerlukan khidmat memodifikasikan truck mereka. Individu dan syarikat tidak boleh membuat modifikasi dengan sendiri sebab terdapat banyak sangat syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Jadi jika mereka silap, mereka akan kerugian besar. So, mereka akan lebih sanggup menggunakan khidmat seorang yang membawa idea dan konsep di mana anda boleh mendesain dalam 3D model, dan mereka boleh dapat melihat konsep tu dan membuat perubahan dari segi konsep dan mendapat kelulusan bersyarat sebelum mereka membayar duit untuk membina truck mereka. Jadi ramai akan mencari khidmat anda, dan ia adalah satu perkhidmatan yang bukan senang untuk didapati di Malaysia. Itu adalah dua idea bisnes saya yang boleh anda mulakan sekarang juga, di mana anda boleh mula pada 2021 ni dan membawa ke 2022. Okey, yang mana satu kesukaan anda? Besok saya akan kembali dengan 3 lagi idea bisnes yang anda boleh mulakan tanpa modal yang besar, atau mungkin tak ada modal langsung.
Okay, kalau anda suka idea yang saya berikan hari ini, komen dan like dan juga subscribe. Sehingga ketemu lagi besok dengan 3 lagi idea. Apa cah?